Berjumpa lagi kita pada perkongsian kali ini. Topik perkongsian saya pada kali ini adalah pemangkasan pelepah sawit. Jadi ramai pengusaha-pengusaha sawit di luar sana tak tahu berapa banyak pelepah sawit yang perlu ditinggalkan, yang perlu ada pada pokok sawit mereka. Jadi hari ini saya nak ulas pemangkasan pelepah sawit. Okey. Jadi pengenalan, pemangkasan didefinisikan sebagai membuang pelepah yang mati, kering dan tua dari pokok sawit. Pemangkasan bertujuan untuk menentukan bilangan pelepah yang tinggal di atas pokok sentiasa mencukupi untuk memberi indeks keluasan daun yang optimum. Ini kerana daun memainkan peranan penting untuk menjana makanan melalui proses fotosintesis. Selain itu, pemangkasan penting untuk melancarkan operasi penuaian. Jadi antara faedah-faedah pemangkasan, yang pertama, memudahkan penuaian dan penilaian buah masak untuk pokok tinggi selain mengelakkan buah lerai tersangkut pada pelepah. Yang kedua, pemangkasan mengikut syur dapat menggalakkan pengeluaran buah betina, mengurangkan pengeluaran buah jantan, meningkatkan berat tandan dan sekaligus dapat meningkatkan pengeluaran. Jadi yang ketiga, bilangan pelepah yang optimum boleh meningkatkan proses fotosintesis dan memberi hasil buah tandan segar BTS yang tinggi. Yang keempat, mengurangkan kejadian tandan busuk terutama pada musim hujan disebabkan oleh kulat Marasmius palmivorus. Jadi peralatan pemangkasan senang saja. Kalau pokok kecil kita pakai pahat, kalau pokok besar, pokok yang dah tua dah tinggi, kita pakai sabit pemotong buah dengan galah lah. Jadi masa pemangkasan untuk pokok sawit tak ada apa-apa waktu yang spesifik. Pemangkasan boleh dilakukan setiap kali penuaian buah dilakukan. Jadi nak ambil tuai, nak tuai buah, boleh buat pemangkasan pelepah sekali, tak ada masalah. Jadi manakala kalau contoh pembuat pemangkasan berkala dilakukan 1 atau 2 kali setahun. Jadi teknik dan kaedah pemangkasan. Terdapat 4 teknik dan kaedah pemangkasan, iaitu yang pertama, tentukan pelepah yang hendak dipangkas. Kedua, potong pangkal pelepah seberapa rapat yang mungkin ke batang sawit. Yang ketiga, susun pelepah yang dipangkas di barisan ronggokan pelepah, iaitu selang 2 baris pokok bagi setiap tanah rata ke beralun. Maksudnya kalau tanah rata dan tanah beralun, setiap 2 baris ada 1 ronggokan pelepah. Bagi kawasan teres, susun pelepah di bahagian antara teres mengikut kontur. Jadi susunan pelepah di kawasan teres amat penting bagi mengelakkan hakisan tanah berlaku dengan cepat. Yang keempat, langkah yang keempat, susun pelepah selang-seli supaya pelepah cepat reput. Jadi kategori pemangkasan, kalau terlebih pangkas, definisi bilangan pelepah yang dipangkas kurang daripada yang diperlukan. Itu kalau terlebih pangkas, ataupun orang panggil bahasa Jawanya overpruning. Okey. Dari kajian yang telah dijalankan, pemangkasan berlebihan boleh menjejaskan hasil pengeluaran BTS. Ini kerana pemangkasan berlebihan mempengaruhi pembentukan jantina bunga, di mana pengeluaran bunga jantan lebih daripada pembentukan bunga betina. Kesan hasil BTS yang rendah akan berlaku 2 tahun selepas pemangkasan berlebihan. Dibuat kerana pembentukan jantina bunga berlaku lebih kurang 20 hingga 24 bulan sebelum sesuatu tandan masak. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan terlebih pangkas hari ini, 2 tahun kemudian buah akan kurang, ataupun pengeluaran bunga jantan akan keluar dengan banyak. Jadi yang kedua, iaitu kurang pangkas. Tadi terlebih pangkas. Okey. Kategori pemangkasan tadi terlebih pangkas, jadi akan keluar bunga jantan yang banyak. Yang kedua, kategori yang kedua adalah kurang pangkas. Keadaan di mana bilangan pelepah di atas pokok melebihi dari bilangan yang diperlukan mengikut umur sawit. Okey, jadi nanti saya akan tunjukkan rajah 2 dan 3 menunjukkan pokok sawit muda dan matang yang kurang pangkas. Kurang pangkas akan menyukarkan kerja penuaian dan penilaian buah masak untuk pokok tinggi serta menyebabkan buah relai
tersangkut pada pelepah. Jadi yang seterusnya pemangkasan mengikut syur. Ini yang betul-betul punya, macam mana nak pangkas, tangkap mana. Jadi definisi ni adalah meninggalkan bilangan pelepah yang optimum mengikut keperluan pokok, seperti jadual rajah 1. Jadi kalau pokok umur kurang 4 tahun, buang pelepah kering sahaja. Pokok 4 hingga 7 tahun, simpan 48 hingga 56 pelepah. Okey, tinggalkan 2 pelepah di bawah tandan hitam terakhir. Umur pokok 8 hingga 14 tahun, simpan 40 hingga 48 pelepah. Tinggalkan 1 pelepah di bawah tandan hitam terakhir. Dan jika pokok melebihi 15 tahun, simpan 32 hingga 40 pelepah per pokok. Tinggalkan 1 pelepah di bawah tandan hitam terakhir. Jadi peletakan pelepah. Jadi tengok pada gambar rajah, susunan pelepah untuk tanah rata sedemikian. Setiap 2 baris ada 1 susunan pelepah. Dan ada juga bagi susunan pelepah bagi tanah beralun. Setiap satu pokok di tepinya ada susunan pelepah. Dia lebih kurang zigzag. Sistem tanam sawit 2 baris berkembar. Jadi pelepah sawit disusun antara pokok apabila mengamalkan sistem tanaman sawit 2 baris berkembar bagi mengekalkan kawasan untuk integrasi tanaman. Okey, ini double avenue. Ya, double avenue punya susunan pelepah. Jadi untuk kawasan bukit teres, pelepah sawit disusun pada hujung teres untuk mengelakkan hakisan tanah dan kehilangan baja pada pokok, seperti di gambar rajah. Jadi cara menyusun pelepah ni, elakkan himpunan pelepah terlalu tinggi. Himpunan pelepah secara rendah supaya cepat reput. Pelepah yang reput dapat meningkatkan bahan organik dan nutrien atau unsur pemakanan dalam tanah. Selain itu, ia juga dapat memelihara dan memperbaiki kelembapan tanah di samping mengurangkan hakisan terutama di kawasan berbukit. Kawasan peletakan pelepah akan dapat menggalakkan pertumbuhan akar sawit, kesan daripada kelembapan tanah dan bahan organik yang mereput. Kesimpulannya, pemangkasan mengikut syur penting untuk mendapatkan hasil BTS yang tinggi. Oleh itu, penanam sawit harus peka terhadap bilangan pelepah yang optimum, iaitu dengan menyimpan bilangan pelepah mengikut syur yang telah saya tunjukkan tadi. Pemangkasan mengikut syur akan memudahkan operasi penuaian dijalankan dengan sempurna dan menyumbang kepada peningkatan hasil perkebun kecil. Jadi itu saja perkongsian saya pada kali ini. Jika anda setuju dengan tajuk perkongsian kali ini, sila komen, like dan share perkongsian ini. Jika anda inginkan tajuk-tajuk perkongsian yang akan datang, sila komen di video ini. Terima kasih. Kita jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum.